Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, pengurusi Alian Terkuasa Masjid Tuan Guru Haji Wan Ismail dan Alian Terkuasa semua, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 29 Rajab 45 bersamaan dengan 10 hari bulan 2 24, kita dapat meneruskan program majlis ilmu di masjid kita ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla dan kita juga mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita teruskan agenda kehidupan kita ini di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla apabila kita berjaya melalui hari-hari yang berbaki daripada hidup kita ini berdasarkan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang kita harapkan. Hidup lama atas dunia, tapi kalau tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita kerugian besar. Orang panggil sangat rugi kita, hidupnya lama, tapi tidak berguna untuk menambahkan kebajikan, menambahkan faedah-faedah yang besar, supaya kita dapat ilmu, dapat mengisikan masa kita ni dengan perkara yang bermanfaat yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, dalam perbincangan ini insya-Allah ana akan sebut kepada kita beberapa perkara ciri-ciri keistimewaan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ciri-ciri kehebatan umat Islam duduknya di mana. Ni saya dua ni orang sibuk. Ada anak orang Islam saman di mahkamah untuk membatalkan beberapa enactment. Jadi kita tak ulah tajuk tu malam ni. Yang kita nak ulahnya, kita sebagai seorang Islam yang kita dengar Quran daripada budak lagi. Nak sedar-sedar orang panggil celek-celek mata tu dengar mak ayah baca Quran. Kita pula diajar pergi ke kelas Quran. Kita hidup dengan Al-Quran, tapi bila sampai ketua, masih lagi sebahagian daripada kita tak boleh baca Quran. Ini kita kata ini lebih ajaib daripada 16 enactment yang dibatalkan itu. Hak tu, hak balah sama-sama buat undang-undang. Hak ni, kita nak balas dengan siapa? Siapa dia halang kita tak boleh baca Quran? Kalau kita kajilah. Kita ada banyak benda-benda yang terikat dengan undang-undang. Contohnya orang yang hidup dalam negara komunis. Semaya tak boleh. Baca Quran pun tidak boleh. Mula-mula Soviet Rusia jatuh. Tahun berapa Adakah pokok kita ni pakar bagi sejarah? Kau tak ingat sejarah belakang, lupa sejarah. Jangan lupa sejarah ni, kena ingat. Jadi waktu jatuhnya Rusia dulu jatuh, ketika itu Universiti Marinah dia pergi cari anak-anak orang Soviet, orang bekas-bekas ni, negara dia panggil negara Tantan. Banyak tan ni, Uzbekistan, tan saja pok dia tu. Negara dia panggil Tantan belakang ekor dia. Bila dia mari, kita tanya dia, macam mana kamu belajar Quran? Dia kata dalam rumah kita ni ada lubang dalam tanah. Dalam tanah itulah tempat dia baca Quran, tempat dia solat. Takut komunis dengar. Kita sini siapa nak halang baca Quran? Siapa dia halang kita? Mu tak boleh ngaji Quran. Kalau ngaji aku pukul. Ada?
Ha? Tak ada. Yang adanya syaitan yang lekat kita baca Quran. Syaitan sah dah dia tak suka kita baca Quran. Maka kalau kita nak kata, satu lagi yang anak duk fikir, setelah kita berjuang nak mertabakkan undang-undang Islam ini, saya kata sebelum enakmen itu diluluskan, kita juga kena enakmen dalam hidup kita sendiri, iaitulah undang-undang tutup aurat kepada keluarga kita. Siapa dia larang kita tutup aurat? Orang perempuan keluar rumah nak tutup aurat, nak pergi ke pasar, ada orang larang? Ada. Kalau pakai purdah mungkinlah beberapa tempat dulu. Kalau ni orang pakai purdah belakang dah. Habis belah-belah pakai purdah gedik juga dalam TikTok. Itu masalah dia ni. Kita kata purdah lah ni jadi model pula. Tak. Satu model pakaian, bukan satu pakaian al-hishmah. Pakaian tutup aurat, nak jaga aurat tidak. Dia kalau jaga aurat, dia tak melompat dalam TikTok. Ni tutup muka, nampak mata. Nak. Bulu mata peletik molek, nampak dalam TikTok. Saya kata tak jadi. Maka bila kita balik kepada undang-undang, saya kata respon awal kita kepada isu ni, kita kata kalaulah enakmen tak boleh nak menyekat apa ni, maksiat, yang kita boleh sekat iaitulah keimanan kita kepada Allah. Tuan-tuan kena ingat, enakmen tak boleh sekat, yang boleh sekat apa? Iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita senarai pendek dalam siri tazkirah kita ni, insya-Allah taala. Soalannya, bagaimana saya nak jadi seorang mukmin yang mempunyai ciri keistimewaan? Biar orang tengok, oh dia ni orang beriman. Bila orang tengok, oh orang ni orang baik. Ni tak tahu kitanya, piuh ada atas kepala, tapi nak pergi beli barang kedai toke kata awak boleh buta 500, patut aku tak bagi. Ini toke cerita dengan kita ni. Toke kedai. Dia kata, ustaz kalau nak buta, kita tanya dia, kalau aku nak buta barang ni, nak buat pondok ni berapa ribu boleh? Dia pun tengok kita. Dia kata, ustaz ambil berapa nak ambil. Lepas tu dia sebut nama berapa orang Pak Haji. Orang ni fulan-fulan 500 yang saya beli. Lepas tu tak boleh, kena bayar. Maknanya kita tak nak. Kita orang yang beriman ini, orang bukan Islam ke, orang lain, Islam lain tengok pada kita, memandang sinis. Dia panggil curiga kepada kita. Sebab kita tidak ada ciri-ciri keistimewaan. Bila orang tengok, orang percaya, orang yakin, orang rasa tenang hati, senang hidup dengan orang ni. Baik. Yang pertama, tulis. Ciri yang pertama, lepas ni kita tanya balik ni. Kena sebut sorang-sorang berapa ciri ada ni. Kalau tidak, tak makan kuih buku hari ni. Lalu sana betul nampak. Nampak. Ciri keistimewaan yang pertama dipanggil at-tamayyuz bi safa'il aqidah. Yang pertama sekali kita kena murnikan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak murnikan akidah? Maka inilah ilmu yang kita kena belajar. Bahawa tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla ini dipagari dengan ilmu-ilmu yang kita kena belajar. Yang pertama dia panggil tahqiqut tauhid. Bagaimana nak merealisasikan tauhid supaya dia jadi murni, jadi comel, jadi mantap. Bila kita tahu kita beriman pada Allah Azza wa Jalla, keimanan kita itu yang menyekat kita daripada melakukan perkara yang tidak baik. Kenapa awak tawak ni? Haram. Kenapa awak sungguh sangat ni? Allah Ta'ala suruh. Kita ni kadang-kadang para jemaah sekalian malu kepada orang yang baru masuk Islam. Dia panggil mu'allah. Setakat tuan-tuan hidup 45-60 tahun ni. Nah, kalau orang masuk Islam tempat kita ni, mu'allah dia berapa tahun? Mu'allah berapa tahun? Tak tahu sana itu. Tanya. Ada negeri 5 tahun? Ada negeri seumur hidup? Tak boleh panggil, tapi orang panggil juga. Kadang-kadang penceramah masuk dalam TV tu. Oh, sedap dia ni ceramah ni. Mu'allah tu. Mu'allah apa? Kau tak hafal Quran dah? Mu'allah ni makna orang yang baru jinak hati dia dengan Islam. Itu makna mu'allah. Tapi masyarakat kita ni, asal kau orang bukan Islam, asalnya masih Islam, siapa ke mati pun, siapa dia mati tu? Mu'allah. Siapa dia ceramah sedap ni? Mu'allah. Mu'allah juga. Jadi tak tahulah, jadi trend. Waktu anak duduk jawatan kuasa perken dulu, kita kata kita kena had kan. Berapa tahun mu'allah? Jadi dia mau kata payuh dah.
masyarakat kita ni asal kau orang bukan Islam masuk Islam agak mualah pak mati dah lah. Betul tak? Itu hakikat dia. Cuma pejabat agama mungkin, pejabat zakat mungkin dia had. Orang boleh terima asnah mualah ni berapa tahu? Ya, ada 5, ada 3, detailnya tanya dia. Baik. Bila kita kata kita murnikan tauhid kita pada Allah Azza wa Jalla, apa makna? Artinya kita kena belajar rukun iman. Berapa rukun iman? Tanya bodoh ni. Orang tua jangan tanya buat malu. Rukun iman berapa? Ni, Islam? Mungkin tak tahu kan. Dia biasa tokar ni kalau tu email tanya waktu nak akad nikah. Janganlah tanya-nyanyo. Allah, orang tengah takut mungkin tanya buat nyanyo kau betul. Allah ni kita tak apa tak belagu angin tu email ni pasal jenis tanya ketika nak akad nikah kan. Dia bukan tak ingat, dia main gelabah hari ni tokar. Baru ni dia tanya sahabat kita daripada Bangladesh, berapa rakaat Malaysia? Kau itu kata 17. Tengok video 17. Gagal satu Malaysia, mualah ni tak reti semaya, tak semaya 17. Mazhab dia Hanafi, dia ada mazhab lain pula. Dia ada hak fardu, ada hak wajib, ada hak sunat dia kena buat. Baik dia. Buat kita ni sudah semaya esok, berapa orang hak semaya sunat pagi esok? Nah, kita paling pun guna nak bersalah tu buku dah buka. Nak kata apa? Tak ada. Tapi buat dia orang-orang Bangladesh yang mazhab Hanafi ni dia ada semaya sunat. Walaupun laju tak kira tu. Yang penting 17 cukup. Jadi para jemaah sekalian, jadi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla sangat penting dalam ilmu tentang iman ni. Macam mana kita nak kenal Allah? Belajar kelas fardu ain. Fardu ain kelas. Belajar. Dia takut orang tanya apa. Tak nak jawab pandai kau kan. Jawab kalau kena apa cik ramah apa cik ni akan WPT. Nah, mengemai subuh boleh duit lah ni. Tak kejawab tak boleh duit. Kita nak kenal Allah Ta'ala, tanda tuan-tuan, melalui 3 cara. Kita nak kenal Allah, 3 perkara ni kena ada. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama Allah. Kenal melalui apa? Nama Allah. Lah ni nama Allah Ta'ala berapa ada? Ana yakin tuan terjawab 99. Tapi kalau suruh bila? Allah dia kata, silap lah ustaz bertanya ni. Waktu dekat cucu balik ke pasti, dia ngapa? Huwallahul lazi la ilaha illahu. Kita orang tua ni daripada 99, berapa nama hak kita ingat? Banyak tanya pula. Para jemaah sekalian, Nabi sebut dalam hadis, man ahsaha dakhalal jannah. Man ahsaha, ulama hadis kata bukan setakat hitung saja. Kalau kira bila 99 saja, tak faham pun tak apa, tak menghayati pun tak apa. Anak gurau ni kita kata CD dengan MP3 masuk surga pada kita dulu. Pasal apa? Dulu CD tak? CD masuk dalam kereta cocok dia dekat. Wallahul azim, tengah panas pun ingat. Kita tak ada panas lagi, tak apa ingat dah. Alah kau nak jadi. Lah ni CD pun tak ada dah dalam kereta. Dia ada MP3 pula. Sikit lagi tak tahulah Jepun nak buat berapa pula. Kita ikutlah. Nah, ada setengah orang tu hak peminat beli CD dulu. Setambur umur dia. Kata mau buat apa? Museum. Nak pasal tak ada alat dah. Banyak kereta baru ni tak ada dah alat. Maknanya kalau kita boleh hitung saja, tanpa memahami, tanpa menghayati, kita bergurau ni. Kita kata CD dengan MP3 lah masuk syurga dulu. Sebab dia hafal, dia ingat. Tapi maksud daripada man ahsaha itu para jemaah sekalian, dia nak kita faham makna. Huwallahu, apa makna Allah? Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Jadi nama-nama Allah Ta'ala inilah memperkenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita berani nak langgar syariat Allah SWT, kita ingat nama Allah Ta'ala Al-Jabbar. Allah Ta'ala ni maha gagah. Al-Aziz, yang kuat. Berani ke kita lawan? Tak berani. Bila orang ni banyak maksiat, banyak benda mungkar yang dia buat, dia jangan putus harap, jangan putus asa, jangan pergi terjun getak. Setengah orang ni, nas'alullah al-afwa lah, kita minta maaf lah. Terjun bangunan lah, terjun jambatan, terjun getak pasal
Tak ada nak mikir kepada Allah SWT yang maha kaya. Kita ingat kepada Allah Ta'ala Ghaffar, maha pengampun. Ar-Razzaq, Allah Ta'ala pemberi rezeki. Maka ini di antara ilmu yang penting yang tuan-tuan kena belajar, iaitulah ilmu tentang nama-nama Allah. Asma'ul Husna. Belajar kita tak? Ada ngaji? Ada ambil kelas Asma'ul Husna? Tak lagi. Kena buat. Masjid kita kena tu cari ustaz-ustaz yang boleh mengajar. Cari kita Asma'ul Husna hok. Tak usah panjang-panjang, hok rangkah-rangkah buat apa, biar kita memahami semua nama Allah Ta'ala. Itu cara yang pertama kita nak kenal Allah. Yang kedua kita kenal Allah melalui sifat-sifat dia yang maha tinggi. Sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Orang Malaysia ni dia hafal sifat Tuhan berapa? Berapa kita hafal? 20? Derah jawab tu. Kalau suruh bila tak boleh ke? Suruh bila sosok boleh? Labuhlah nah. Ulama salaf dia kata kami hafal sifat Allah Ta'ala 3 ya. Kita tak bicara 20 tadi. Yang kita bicaranya kita nak menghayati, nak mengenali Allah Ta'ala melalui sifat dia, 3 perkara yang kita kena ingat. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, sifat Allah Ta'ala melihat. Kaunuhu basiran. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Cukup tak cukup 3 ni? Kalau 3 sifat Allah Ta'ala dihayati, sifat Allah Ta'ala duduk dalam hati kita, kita ingat, jawab dianya, tak ada orang boleh buat maksiat, tak ada orang boleh buat benda mungkar. Pasal apa tak boleh buat? Bila nak mengumpat orang, Tuhan dengar tu. Bila nak ambil barang orang, Tuhan nampak. Bila duk mikir nak buat benda tak baik, Allah tahu. Ada di kalangan salafus soleh, dia kata, kita ditarbiah oleh tok nenek kita dengan 3 sifat ni je. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Cukup. Tapi tempat kita hari ni, sifat Allah Ta'ala ni untuk menguatkan iman ke, untuk nak kuat bala? Jadi ke punca perbalahan pula dah. Ada ulama bila sebut sifat Allah Ta'ala, dia beriman sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Ada orang kata tak boleh beriman sebagaimana Tuhan sebut. Jadi mujassimah lah, jadi musyabbihah lah, macam-macam. Ni mari boleh rajak ni sibuk ni. Hati-hati dengan golongan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Bila cerita tentang Nabi naik ke langit menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita dah sini rasa. Jadi maka kita mengatakan 3. Yang ketiga, tanda. Yang ketiga, kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui apa? Melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang ada pada alam ini. Dia panggil melalui makhluk dia. Kita tengok, ulama tadabbur kata, banyak mana mu tengok, tapi kalau kita tidak perhati, kita tidak ta'amul, tidak teliti tengok kepada keagungan Allah, kita tak nampak. Pasal itulah orang mukmin dia tengok benda-benda atas dunia ni dengan 2 mata. Orang mukmin tengok berapa mata? 2 mata. Kalau kita ada 3 mata. 2 yang mata. Ni biji mata, 2 butir ni. 2 mata tu yang maknanya satu dia panggil ainul basar. Tanda dia. Yang kedua ainul basirah. Lain tu. Al-basar mata kita ni. Kita tengok Allah comelnya lah. Tapi ainul basirah dia kata apa? Siapa yang buat? Siapa yang cipta? Siapa yang jadikan alam ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama sekali para jemaah sekalian, orang mukmin, orang yang sentiasa ikat diri dia dengan Allah, maka semua benda yang pelik atas dunia ni, bila kita letak di bawah kuasa Allah Ta'ala, jadi pelik ke tidak? Tak jadi pelik. Tengok bila sebut Isra' Mi'raj. Zaman Nabi SAW, Nabi kita pergi Baitul Maqdis 1 malam, balik 1 malam. Pelik tak pelik Puan Quraish masa tu? Pelik. Zaman kita hari ni, kalau ada orang kata pagi tadi saya duduk di Baitul Maqdis, malam ni duduk ceramah sini, tuan-tuan rasa pelik ke tak pelik? Tak pelik. Pasal apa tak pelik? Sebab kita sudah ada kapal terbang. Betul tak? Waktu Quraish
provok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, betul Muhammad pergi Baitul Maqdis malam? Tak juga soalan dia tak? Nabi kata, ya betul. Baitul Maqdis malam? Ya. Dia kata, sif lana in aklana, mana sifatkan masjid Baitul Maqdis lagu mana. Lama itu bukan ada internet. Lama kita ini sering hujur cari Google, dia panggil Syekh Google ada kan. Tanya Syekh Google Baitul Maqdis tu bilah dulu. Boleh tak tengok. Lama Nabi tak ada Google. Tunjuk Baitul Maqdis. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kita masuk Baitul Maqdis malam, keluar pun malam. Amo nak tanya, siapa dia orang lama di masjid ni, wajib West Mine. Siapa dia? Hok lama sekali sini. Mana pengurusi? Tak apalah tidak pengurusi, hok lama, hok istiqamah mayan ni. Siapa dia? Jauh dulu. Hok mayan sok mau sini? Mai sama. Baik. Tanya boleh? Berapa tiang masjid ni ada? Tu kita semayang hari. Macam mana Quraisy boleh provok Nabi kalau betul pergi Baitul Maqdis malam? Berapa dia ada? Berapa pintu ada? Agak-agak nak jawab mana? Pakai Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, waktu tu aku tak ingat, malaikat Jibril ada dah ilmu Google. Pro orang kita depan Nabi, Nabi tengok sosok pintu, dia semua boleh jawab. Orang Quraisy ni hak gidah, dia tahu pintu berapa, tiang berapa. Ini bijak Quraisy. Walaupun dia tak mengaji, biasanya orang yang tak mengaji ni, tak menulis, tak baca ni, dia guna otak dia. Kita ini tak guna belakang ni. Apa ni masalah kita tak? 4 kali 2 berapa? Buka telefon. Nak tahu 4 kali 2 berapa? Sudah kerja dah. Nombor telefon dia berapa? Nombor telefon ingat? Mujuh. Setengah orang, berapa nombor telefon? Nanti dia buka cari telefon saya, ditulis. Nombor telefon dia pun dia tak ingat. Pasal apa tak ingat? Sebab kita tidak i'malul fikri, kita tak guna. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil yang pertama sekali. Tanda kita nak kenal Allah melalui ma'ainul basirah wa ainul basirah wa ainul basar. Dua benda kita tengok. Tengok dengan mata, fikir dengan hati. Berapa ramai orang yang masuk Islam, orang-orang yang bukan Islam, pengkaji-pengkaji, profesor-profesor di barat yang masuk Islam dengan sebab nyamuk, dia kaji tentang nyamuk. Masuk Islam dengan sebab dia bedah mayat Fir'aun, macam Murih Bukai. Masuk Islam sebab dia nak cari kelemahan Al-Quran, macam Gary Miller. Ramai nama-nama orang putih ni, kalau tuan tak cari, kaifa aslamu. Ustaz-ustaz boleh bahasa Arab, tengok dalam internet, kaifa aslamu, bagaimana mereka masuk Islam. Kita akan jumpa kebanyakan yang masuk Islam ni melalui pemerhatian dia, kajian dia kepada makhluk Allah Ta'ala, akhirnya dia mencari Tuhan. Allahu Akbar. Dia cari Tuhan. Ada seorang doktor, nama dia Abdullah Brown. Raja dengarkan nama Brown. Brown ni nama orang putih. Dia kerja di hospital, doktor pakar. Anak dia sakit. Habis. Dia ni habis. Kata orang kalau pakar tu segala pakar lah dia ni. Pakar-pakar bagi hospital ni. Doktor. Panggil doktor lain tu lupa tak dia nak buat. Satu hari dia duduk dalam lilah munamandi lah bahasa kita kak. Tak. Kita ni bahasa jenis main online ni payah. Koyak lilah kan orang luar tanya berapa pula lilah. Kena ingat sama, kena terjemah semacam. Lilah munamandi dalam hospital tu, tiba-tiba dia tengok bilik pray room. Bilik orang semaya. Dia masuk tengok. Ada doktor Muslim duduk doa. Duduk doa kepada Allah Ta'ala. Semua solat doa. Dia pun duduk perhati tengok. Pelik dia. Lepas pada doktor ni berdoa, dia pun duduk doa juga. Dia tidak Islam. Dia etis. Dia tak ada agama pun. Dia kata, pemilik alam ini, kalau betul mu ada, tengok dia orang panggil dia buntu, dia tak tahu apa dah sebab anak dia sakit. Kita ni kalau anak sakit, kau siapa sakit kau, habis ubat nak buat tak ada mikir. Dia cari Tuhan. Nak betul-betul orang etis ni. Dia tak usah kata apa orang tak percaya Tuhan ni, kalau dia kita tepuk kepala dia. Bunyi dia akan panggil Tuhan juga. Moga dia fitrah tu ada, dilalatul fitrah ada. Dia kata kalau betul mu ada hai Tuhan, sembuhkan penyakit anak aku.
Sedap juga dia cabar. Kalau betul mu ada, sembuhkan penyakit anak aku. Subhanallah. Lepas dia doa, meditasi apa dia istilah. Jenis tafakur ni. Lepas dia doa dalam bilik tu, dia keluar. Pergi semula tempat anak dia. Doktor hok rawat anak dia kata, Brown, mu buat ke apa? Dia kata, why? Kenapa? Tengok anak mu celek mata. Sedar anak dia hok tak khabar tu dia celek. Dia pun mikir, ada sungguh Tuhan. Sebab kalau Tuhan tak ada, tak sembuh anak dia ni. Tengok. Itu dia panggil dilalatul fitrah. Manusia ni bila dia teringat satu benda dia tersangkut, dia akan cari kuasa yang ada. Yang kita bimbang ni para jemaah sekalian, kita tak jumpa kuasa sebenar. Batulah kita pergi cari tunggu kayu, cari batu nisan, gosok kubur, anak pergi sebuah pulau. Kalau sebut nama pulau ni marah orang apa tu. Kita pergi tengok ada orang Islam bawa anak sakit. Duk minta dengan tok ayuh dalam kubur tu sembuhkan penyakit budak ni. Kita bertanya dia, kenapa ni? Budak sakit. Lepas tu kenapa mari sini? Orang kata sini bisa tok ayuh ni boleh. Kata anak baru sakit, dia mati dah. Dia bercelek mata tengok tok ayuh mana ada kaca kita duduk munajat sini. Lepas tu mari sekumpulan rombongan Hindu. India, Hindu sungguh. Kata mari daripada mana you? Mari KL. Kenapa you mari sini? Dia kata mari nak minta dengan the manpower. Dia tulis. Dia kata kepada tuan kubur. Dia kata ada juga manpower orang-orang Hindu ni. Jadi tuan-tuan kena ingat. Murnikan akidah tauhid kita. Apabila kita tersangkut, kita akan mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata di ulama al-sunnah, imanuka awwalu ma bihi nataqat bihi lisan. Tanda kaedah ni. Iman kita ni, lidah kita, manakah lidah kita yang mula-mula kita sebut bila kita terdesak. Kalau puak Syiah, dia terdesak, Husain. Tu Syiah. Raja tengok tak video Syiah? Kau tak tengok lagi? Tak tengok ni, sedap duduk ni. Tak jumpa benda pelik. Syiah ni, tak buat tengok dalam video dia. Kalau dia sakut apa-apa, Husain. Dia tak panggil Tuhan. Ali pun jangan-jangan. Husain bisa lagi pada ayah dia Ali. Husain. Mari orang lain pula panggil orang terpanggil ni. Orang yang beriman, apa-apa masalah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita akan mengadu kepada Allah SWT. Itu para jemaah sekalian. Yang pertama sekali yang kita kena ambil, iaitulah tamayus orang mukmin. Di mana kehebatan orang mukmin duduk mana? Duduk di iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita sudah kenal Allah melalui berapa saat ni? Yang pertama, tak ada habis ceramah, lupa dah ni. Kenal dengan nama Allah. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala yang kita boleh nampak dengan mata kita, ataupun kita boleh nampak dengan mata hati kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat, Allah Ta'ala bawa Nabi naik ke langit sebab apa? Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina, aku nak tunjuk kuasa aku. Tuan-tuan bayangkan ketika Nabi nak naik Isra' Mi'raj tu, Ustaz cerita dah ke bawah ni. Nyokai nak di Quraisy. Abu Talib sudah mati, pembela dia, isteri dia Sayyidah Khadijah sudah wafat. Tak ada orang tolong lagi. Ketika itu Nabi kita dibawa naik. Orang ni kalau kita duduk atas, kita nampak orang bawah kecil ke besar? Kita naik tinggi. Kelantan ni menara paling tinggi sekali. Hotel Tengah Bandar tu dah. Kau ada lagi hak paling tinggi? Tahap paling tinggi ni. Kita ingat dah kita ni. Mana? Troika paling tinggi. Tak ada. Kena naik menara Kuala Lumpur ni. KLCC yang baru. Kita duduk atas, kita tengok orang bawah kecil ke besar? Kecil. Mana Nabi duduk atas, dia tengok, Allah, bumi ni kecil. Kalau bumi besar ni, Abu Jahal besar mana? Bila Allah Ta'ala tunjuk linuriyahu min ayatina, aku tunjuk pada Nabi SAW, Muhammad SAW ini tanda-tanda kuasaan Allah. Bila turun, Nabi makin tak hirau kepada Quraisy sebab dia sudah tengok keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita ni, Nabi dia tengok keagungan. Kita yang tak tengok, tapi kita menjiwai keagungan. Tuan-tuan ingat ke tidak? Puak-puak mu'allah baru masuk Islam pagi, tak ada tengah hari, dia telah dicabar iman dia. Ingat, siapa dia?
Bukan mahkamah persekutuan cabar ni. Hak tu kecil tu. Ingat tak? Ketika ahli sihir Firaun berdepan dengan Nabi Musa, beribu ahli sihir kata. Ada kata-kata, ada kata ribu. Bila dia tengok tukak Nabi Musa boleh telan dia punya tali dia jadi ulangnya serok di tukak Nabi Musa belakang. Semua ahli sihir sujud. Amin amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Kalau bahasa Kelantan agak melopak nunginya Firaun. Beriman berlaku izin, oh marah dah lah. Dia bagi amaran suruh tarik balik ahli-ahli sihir yang masuk Islam pagi tadi. Dia kata apa? Yaqdi ma anta qadin. Firaun membuatlah hukum yang kamu nak buat. Mereka tidak akan tinggalkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa iman dia mantap? Sebab apa? Sebab dia masuk dengan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Anda baca sebuah buku, tajuk dia Hakadha Ashu Ma'al Quran. Demikianlah orang yang hidup dengan Quran. Tajuk dia tulis tuan-tuan. Demikianlah orang yang hidup dengan Quran. Kita ni demikianlah orang yang tidur dengan Quran. Kita tidur Quran belah kepala. Tak ada Quran pun surah Yasin kepala tidak. Baca, jangan kata tak baca marah dah kan. Cuma memahami tu mungkin belum sampai masa lagi. InsyaAllah kita sampai masa. Dia masuk Islam di Eropah. Eropah ni waktu musim sejuk, salji. Kata di penjaga pusat Islam, dia ni baru masuk Islam tapi duduk bola daripada rumah dia, berjalan kaki mari ke pusat Islam ni, Islamic Center ni, solat Jumaat 5 waktu tak tinggal. Sampai ke pengaruh pusat Islam sia ke dia. Dia kata, brother, oleh kerana musim ni musim sejuk, kalau subuh-subuh ni maya rumahmu lah, tak payah mari masjid. Sebab berbahaya, salji lah apa lagi. Tengok orang putih ni jawab apa. Dia kata, bagaimana aku sebagai seorang mukmin yang bila aku tahu sekarang ni dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul di sini, boleh aku tidur di rumah? No. Dia jawab. Kita bila dengar cerita orang yang merasai kemanisan iman macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, berasa lemah kita. Nah, kita dengar apa tak jadi. Cuma timbul sehari dua ni kempen solat subuh seperti Jumaat. Ada hak jadi atau tak jadi? Sebab apa jadi? Pergi dah kempen subuh seperti Jumaat. Jadi ni? Pasal apa jadi? Marah tu email lah lagu ni. Dah senara minum ada 10 karo kambing golek lagi kambing menunggu ada belakang. Nyohunggang mari lah, tu tak ajak kambing. Ada juga 2 sahab sekala. Allahul musta'an. Anda tidak komen ni, jangan salah anggap. Setengah orang kata, oh ustaz ni pandai negatif kau usaha. Dah kita tidak, tapi kita nak bagi tahu bahawa kita pergi tu kan ada benda lain. Supaya juga bagi duit sekolah ke budak-budak. Marilah hari boleh duit, hari tak ada duit. Mari tak mari. Pergi apa? Kalau tak ada pitih, mai subuh pergi. Tak apa nak jawab dia kata. Baiklah, tak usah kacau lah. Takut ada masalah pahal kata kita komen benda-benda baik. Kita sokong semua benda baik. Asalkan boleh tarik orang ke masjid, kita sokong. Tapi kita nak kata yang betul-betul istiqamah orang tu dengan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tulis dia punya kaedah, imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanuk. Tanda keimanan kita tu di manakah lidah kita mula-mula sekali keluar apabila timbul isu dalam keadaan gawat, kita akan panggil Allah. Subhanallah. Allahu Akbar ada di situ. Baiklah. Sifat ciri keislaman yang kedua seorang mukmin duduk di mana? Duduk di akhlaqihi, dengan akhlak dia yang mulia. Kita sekarang ni kadang-kadang kita kehilangan benda yang berat ini. Berat apa dia? Akhlak kita. Islam ini dibina di atas, berkembang di atas akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian ditunjuk oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian ditunjuk oleh para pendakwah yang lain. Jadi kita mengatakan sehingga Allah Taala letak makam Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim,
wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau memiliki budi pekerti akhlak yang sangat mulia. Surah Al-Qalam. Jadi kalau ajaran Nabi yang mulia, kenapa kita pengikut-pengikut Nabi tidak menggunakan kemuliaan yang ada itu? Betul-betul Nabi kita ajar kepada kita akhlak dari sudut mana? Dari sudut perkataan. Nabi sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata kalau kamu beriman, betul-betul beriman pada Allah dengan hari akhirat, mau cakap baik atau diam. Kita lah ni pakai hak mana? Bercakap baik kau diam? Cakap banyak juga. Ada baik, ada tak baik. Kita cuba ubah perasaan. Bagaimana sebabnya? Yang kedua, muamalah kita dengan orang macam mana? Muamalah kita dengan orang, janji kita dengan orang lagu mana? Adakah janji kita betul atau tak betul? Sekarang ni dia panggil scammer. Scammer ni tak malu kau ke dia? No, dia telefon kita tu cakap gini-gini, akhir sekali masyarakat kita pun mudah percaya. Dia mudah percaya ke scammer ni pasal apa? Sebab kita bodoh ke sebab kita tomok? Kata dua-dua marah dah dia bodoh. Bukan aja kata. Lo ni orang jangan kali ustaz ni sedap dia mari bodoh kau. Kita tak kata tu. Yang kata orang bodoh. Orang tak cerdik tak boleh kata. Hak tak boleh benar kata kau orang ni jahil. Oh kalau kata awak ni jahil marah selalu. Nah, kalau kata demo tak tahu tak apa. Nah, ni bahasa pengguna. Tuan-tuan tak tahu dia, kita sayang. Tapi kata jahil, dia celak mata lah. Ustaz alim sangat. Oh dia celak mata tak dengar dah kita. Ceramah pun tak jadi dah, berasak belakang tu dah. Sebab apa orang kena tipu? Rasa baru dia ceramahnya kata gedut dah ni. Sebab apa orang mudah percaya kepada scammer? Sebab tomok kepada harta. Awak bayar sekali, saya bagi 10 kali. Percaya kah pakai serah belakang lalu? Allah dah. Orang tua apa pelik lah percaya. Mocik di pondok kita tu. Ada orang mari cari dia nak beli tanah. Tanah kapur dia tu. Maknanya bijak ni scammer ni, dia berada mari di mana tahu. Kita rasa ilmu ada pada scammer ni, saya tak apa pening nak mikir. Bijak tipu kan. Bijak. Dia pergi mari tipu pakcik kita nak tanah gini-gini. Bapi kena bayar dulu sikit. Nak pergi pejabat tanah ni pecah. Aku tak ada benda nak bayar. Tu gelap satangnya tu. Buyak tu mau tak apa dulu. Urut selalu pakai luruk gelap busi. Lepas tu mari ajak kita ustaz temaya ajak dah gelap kita tak hari dah. Kata cerdik molek demo. Lepas tu anak duk mikir kata pasal apa kita ni. Bagi penipu zaman kita ni sangat besar. Tuan-tuan yakinlah. Jangan mudah percaya. Sebab orang mukmin ni tidak menipu. Baik. Yang ketiga sidqul hadis. Sifat orang mukmin kalau dia bercakap, cakap betul. Cakap benar. Tak guna ayat belik-belik tak ada. Kita jumpa ke lagi orang zaman kita ni cakap sungguh. Jumpa. Ana tengok orang hak bercakap betul ni, Tuhan tolong dia insya-Allah. Tuhan tolong. Tapi kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cakap. Ana jumpa seorang kontraktor muda. Orangnya muda, nampak penampilannya hebat. Dia kata, ana tanya dia kerja ke apa? Dia kata kerja buat projek-projek lah. Kita pun bisik dengan dia. Kata setiap projek ni berapa ribu kena bagi sumbangan. Kalau kita kata rasuah, dia tak kata, dia tak ada rasuah. Di Malaysia ni tuan-tuan, tak ada rasuah. Kau ada? Di Malaysia tak ada rasuah. Ada ke tak ada? Ada. Sumbangan ada lagi. Duit kopi. Tak. Duit minyak. Rasuah tak ada.
Mana ada orang berani mari? Oleh kerana Tuan Haji tolong saya, lillahi ta'ala, 50,000 rasuah. Ada. Oleh kerana Tuan Haji tolong saya dah. Saya bagi 50,000 lah untuk gapa-gapa lah, derma-derma. Itu ada. Tanya-tanya dia, sepanjang tak buat kerja ni, dia kata tak aja putus. Dia kata tak aja putus. Lepas tu berapa sumbangan? Kita tak kata rasuah awal lagi. Kalau rasuah jelek mata dia. Dia kata alhamdulillah, ya'lamullah. Allah Ta'ala yang tahu dia. Tak pernah saya bagi. Kalau pegawai minta hak luar daripada bayar pejabat tu, kita tak akan beri. Tapi macam mana awak boleh projek ni? Dia kata saya berjanji dua benda, dia kata. Tuan tu tanda dua perkara ni, tip dia bagi dua perkara. Ustaz tolonglah sapa kau orang. Mudah-mudahan Allah Taala berkat dalam hidup kita. Yang pertama, sebelum saya pergi berjabat, kebetulan rumah dia dengan rumah mak tak jauh. Dia pergi ambil menu dengan mak dia. Dia pergi ambil apa? Ambil menu. Mak nak makan apa pagi ni? Atau mahal dia. Mak dia kata, mari nasi kabur tadi. Hari ni nasi daging pula. Nasi daging tu kedai mana nak? Mak dia ajak situ, dia pergi beli, mari makan dengan mak dia. Breakfast dengan mak dulu. Lepas pada tu dia pergi. Tip yang kedua, dia kata cakap benar. Jujur. Bila kita jujur dengan orang, kita jujur dengan Allah, Allah Ta'ala tolong. Allah kata tinggi darjat anda. Boleh sebut nama kau? Dia kata tolonglah jangan rahsiakan nama dia, biar Tuhan aja tahu. Cuma dia cerita ni supaya dia merasai kemanisan iman dalam bisnes dia ni, dia nak suruh orang lain tahu juga. Kita pun duk mikir, ya Allah ya Tuhanku, bawa ustaz pun lemah juga pak ni. Ni dalam cerita Isra Mi'raj ni, kalau tengok dalam rakaman-rakaman kuliah, banyaknya cerita pelik. Cerita pelik banyak. Kalau tanya dia marah lalu, ustaz ambil mana cerita ni? Oh, tak percaya kau ke? Lo ni setengah-setengah penceramah ni, kalau kita tanya dia, ambil mana cerita ni? Tak, hadis tu sahih ke tidak? Oh, allergic sangat. Silap-silap orang tanya tu pula kena marah. Pandai sangat kau aku. Kita tanya maklumat. Kalau ada silakan. Kalau tak ada, oh ya, tak kita nanti kita kaji semula. Mari nombor telefon. Nah, kalau ada saya maklum, kalau tak ada saya diam. Dia tu. Banyak cerita pelik-pelik tapi sedap. Ana sekali forum dengan seorang pendakwah. Kalau saya sebut nama orang kenal ni Kelantan. Dia bawa cerita hadis 15 perkara. Siapa dia tinggal semaya dalam masa hidup, masa nak mati, masuk dalam kubur. Ai kata sedap dia nak ni. Bila ni hadis-hadis boleh cek dengan ujung jari senang. Kita pun cerek tengok. Betul lah anak ngajar dah hadis tu. Kita tahqiq dah hadis tu memang palsu. Hadis batil. Mana boleh dia ustaz tarik balik hadis ni. Anak tak boleh duduk dia sini. Sama ada anak cerita hadis palsu atas sendiri betul. Kita WhatsApp dia, muka forum ke. Dia pun tanya. Sudah ceramah, waktu nak makan. Dia kata ustaz, punuh dalam program anak. Kata punuh apa? Alah. Kalau enta bagi tahu, kita bagi tahu dia tu hadis palsu, di mana anak ceramah ke apa ni? Allah kata sapati. Jual nama Nabi. Nah, ini yang kita bimbang hari ni. Sidqul hadis. Cakap dengan manusia pun tak boleh. Kita guna atas nama Nabi. Nabi kata, salah. Coba ada seorang jual nama kita. Nama apa dah? Khairul. Nama Khairul. Dia kata, tuan-tuan, pagi esok Haji Khairul ajak pergi makan kambing rumah dia belakang. Kita pun dengar. Terkanyak kita. Ni hok mana? Hok gila mana orang jual nama aku ni. Jujur orang mari rumah kita pasal kisnya hadis palsu yang dia buat tadi. Atas nama kita pun kita marah dah. Ni bagaimana kita pergi jual nama Nabi, perkara-perkara yang tidak sahih, yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kita. Tapi apa boleh buat? Ni pengakuan terbuka, dia kata ustaz. Tak ada lama dah anak nak ceramah apa ni. Anak duk hafal hak ni lama dah ni. Berpuluh masjid dah ceramah dengan hadis palsu ni. Kita kata mujurlah Allah Ta'ala tok kita sepentah hari ni. Mudah-mudahan dengan sebab ni anta celik mata nak tahqiq hadis, nak cari benda benar untuk kita sampai kepada masyarakat. Anak daripada budak lagi pak tua. Nak kata tua pun tak tua sangat lah ni. Tapi ubah ada dah. Nah,
Ingat dah zaman kita muda tu, dekat mari bulan puasa, ada orang mari tampal di dinding masjid, kelebihan semaya tarawih 30 malam. Kau masjid ni tepek juga. Bila-bila kata kali ada tu saya kata. Kita tak kata atas muka orang tak. Kita kata masjid lain. Tapi lah ni tak ada dah. Tak ada, alhamdulillah. Pejabat-pejabat mufti pun dah keluar nasihat bahawa hadis 30 malam semaya tarawih tu palsu. Zaman tu percaya kita. Tepek tegak. Kita tu kan nepek. Masa-masa bodoh tu kan. Orang potong stek mari, tepek. Kepek orang tu. Dengan hadis palsu tu penuh masjid ke tak penuh? Tak mari patutlah juga. Kalau mari pun mula-mula je. Patut malam yang kedua kau renggih kau tak ada tak. Dia kata apa? Mana kalau kita guna hadis palsu ni jadi, bolehlah kita minta maaf dengan Nabi esok. Ya Rasulullah, kalau tak guna hadis ni orang tak mari tarawih. Ki hadis palsu ni lah penuh masjid. Mana agak? Ni dengan hadis palsu pun tak penuh juga, baik tak sah. Banyak lagi sebenarnya hadis-hadis sahih kalau ke semaya tarawih. Di antaranya hak Nabi kita sebut, tuan-tuan ingat molek. Tulis ni. Nabi kata man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia semaya tarawih bersama dengan tu imam dia, siapa sudah? Imam 20, dia 20. Imam 8, dia 8. Siapa sudah? Tambah witir, mau. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Utuh tak utuh semaya tarawih siapa sudah? InsyaAllah tuan-tuan KP tulis besar. Solat tarawih jangan lari. Melari juga. Allah masa mesyuarat tu katanya tupuk meja. Masjid kita ni Syafi'i tulis. Tarawih mazhab Syafi'i 20 rakaat. AJK kata meja. Pengurusi pun cakaplah cari dua tu imam nak suruh cukup 20. Tak dia lapar. Hak kata meja dia dulu lagi serah. Guana dia mau lari. Taklah kita pertahan mazhab kita, hak buat supaya. Ni masalah dia. Allah. Ada juga orang mari bisik, ustaz, tok imam masjid kita dua. Tok imam kata, ustaz kata kalau sudah sekali dengan tok imam, enggak tok imam yang pertama tu bid dah, kita tu bid sekali dengan dia. Mana agak. Tak ikat nak jawab lagu ni. Orang cerdik terlajak nah bagi lawyer buruk ni. Nak kata apa dah. Baiklah. Jadi yang penting benar dalam cakapan kita dengan manusia. Kita benar bercakap apa kita dalam berilmu, yang betul kita kata betul, yang boleh kata boleh. Hak tak boleh, hak tak tahu, banyak tak tahu. Ni tak tahu, hak tak tahu nak kata juga. Aku rasa. Di mazhab aku rasa ni benar. Agak-agaknya benda ni boleh ke tak boleh? Aku rasa boleh. Kata dia membaca kitab mana? Taklah rasa lah. Tak lihat agama ni main rasa. Sama ada kita jumpa kitab Nabi kata boleh, Imam Syafi'i kata boleh, ataupun tak boleh. Kalau tak tahu, wallahu a'lam, pergi tanya ustaz. Senang. Tapi ada setengah orang ni maruh. Dia hantar WhatsApp kita soalan hak pelik-pelik. Anda kata soalan ni saya tak boleh jawab. Kena hantar WhatsApp ni ke pejabat mufti baru dia jawab. Sebab mufti dia ada panel dia, ada timala dia, ada istimbak dia, ada ahli-ahli. Dia boleh bersedia, boleh jawab. Dia maruh. Dia hantar balik WhatsApp. Ustaz, gapo pasal ini? Bakhir ilmu. Kata penat. Dia paksa kita suruh jawab hak dia. Ana di antara benda ana tak jawabnya, untuk maklumat tuan-tuan lah, kalau dengar tu kita tak jawab tu, jangan marah. Bila orang cerah balas dengan bini tengah malam, tengah hari pun siapa dia telefon, biasa orang telefon tengah malam ni, sudah balas dengan bini. Kalau tanya baik tak telefon kita. Ustaz, Abu Anas kan ni? Ya. Saya tadi tersalah. Salah mengatakan apa? Dia kata curah telok tiga bini. Kata kita mengepek. Mu tak ada ke benda lain nak kata atas dunia ni? Lain pada cerah, tak ada benda lain. Beribu lagi perkataan hak ada tak? Katalah supuh bini kau kata benda lain. Jangan kata curah asal. Lepas tu hukumnya jabat qadi esok. Malam ni muti dia suku-suku. Tak lama dia mesej pula, ustaz gapo lagu ni. Jawab main-main kau kan. Kita tak boleh jawab bab nikah cerah ni. Kita tak tahu dia kata apa ke bini dia. Dia kata lain. Dia cerita kita lain, nak suruh kita kata sah. Ni macam-macam. Kadang-kadang ustaz jawablah. Kata apa ya? Ni bini duduk dengar sebelah ni. Nak tahu sah ke tak sah. Kata sah malam ni tidur bilik masing-masing, esok pergi jabat qadi. Dia tak boleh, jangan jawab. Bukan semua benda soalan kena jawab.
kata orang Arab kata bukan semua benda kita tahu boleh royak ke orang. Bukan semua benda hak kita tahu, hak kita orang tanya kena jawab. Ada benda wallahu a'lam lebih selamat untuk dunia ke akhirat. Baik, kita pergi yang keempat. Di antara ciri-ciri keistimewaan orang mukmin bersifat al-amanah. Jujur, bila orang beri tugas pada kita, kita buat kerja molek. Bila orang bagi benda-benda pada kita, kita jaga. Lah ni nak cari betul-betul orang yang jujur dalam perjanjian. Payah nak jumpa. Tak, payah. Masa mari berjanji dengan Allah, butai lah. Hujung bulan ni ya bayar. Tuan-tuan ingat, kalau nak mari butai hari ni nak bayar esok tu, sah dah tu skema. Kalau bui tu niat sedekah lah dulu. Kalau nak bayar esok, buat apa butai malam ni? Tak usah butai, tunggu esok je lah. Yang pentingnya. Tak tahu. Malam-malam di atas, nombor akaun. Suruh masuk. Payuh nak cari orang amanah, orang jujur hari ni. Cukup sukar. Jadi, masih ada. Masih ada orang yang betul-betul ikhlaskan Allah SWT. Kalau buat perjanjian, janji sungguh. Pada itulah ada satu mazhab dalam dunia ni, nama dia mazhab Khawarij. Kaji dengan Khawarij. Khawarij ni, bagi dia orang buat dosa besar kafir. Boleh kekal dalam neraka. Bahaya mazhab. Dia kalau dia janji dengan orang, esok kita jumpa di dekat Tian ni pukul 10 pagi, dia akan tunggu sampai malam. Tunggu. Tak mari lagi, cukup masa dia, berapa jam dia tunggu, 10 jam ke 12 jam, kafir dalam itu sebab menjalani janji. Jangan duk gua. Jadi buah-buah ni boleh jadi kita ni payah. Jadi nak cari orang betul-betul. Yang kelima, di antara sifat orang mukmin al-itqan, bila orang wi kerja buat molek. Ni masa nak boleh kerja tu minta tegak sungguh tegak isi borang lagi lah cari tok ngulu telur sokong. Dia boleh Allahu akbar jadi kerja. Minta maaf kalau nak sebut nama jawatan. Boleh ke tak boleh? Tak marah dia. Tukar rumah. Berapa rumah hak tu buat beki bilik kau tambah bilik kau hak janji sebulan 2 3 bulan tak siap lagi. Dia pergi buat live tak tahu apa-apa. Berkata tukar rumah sini contoh. Tak ada kena menang orang kapun ni jaga. Tak ada. Tak ada. Dia buat sini, dia tinggal sini, dia pergi buat lain pula. Macam mana? Banyak kawan-kawan kita terbengkalai tak jadi dia tu. Jadi baiklah kita sebut nama jawatan, tarik balik jawatan tu. Mana di antara sifat orang ni kalau dia buat kerja sungguh. Buat sengerti kerana Allah SWT itulah yang patutnya. Dan yang seterusnya, sifat orang mukmin mengambil peluang, mengisi masa. Ibarat kata ahli-ahli sastra kata, di mana bumi subur, di situ benih ditabur. Sedap pasal-pasal sikit bunyi tak? Di mana bumi subur, di situ benih ditabur. Bila kita nak kata, contoh. Dengar ni tuan-tuan, contoh. Satu hari, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Ni hadis yang terakhir dah ni. Lepas ni kita nak tanya soalan pula. Nabi duduk dengan sahabat, Sayyidina Abu Bakar ada sebelah. Sahabat-sahabat lain ada. Nabi tanya, Man asbaha minkum al-yawm sha'iman? Siapa dia puasa hari ni? Puasa sunat. Abu Bakar jawab, ana. Saya Rasulullah. Nabi tanya, siapa dia ikut solat jenazah hari ni? Abu Bakar kata, ana. Dia juga. Siapa dia hari ni beri makan pada orang miskin? Abu Bakar kata, ana. Man ada minkum maridan, siapa dia pergi ziarah orang sakit hari ni? Qala ana. Nabi kata apa? Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Kalau berkumpul lah amalan baik ni, solat jenazah pun dia, orang sakit pun dia ziarah, orang sakit, orang mati dia semaya, dia sendiri puasa sunat. Nabi kata tak berkumpul satu orang ibadat amalan yang baik ni kecuali orang ni yang ahli syurga yang boleh jadi lagu ni. Maka di sini para jemaah sekalian kita cuba. Boleh ke tak boleh? Kata insya-Allah boleh. Di mana ada ruang kebajikan hak kita boleh buat, kita buat. Jangan dia kata tu kerja ustaz. Tu kerja tok qadi. Tu kerja jabat agama, tu kerja kerja kita berapa? Kerja kita juga apa? Sedangkan Allah Taala buka pintu kebajikan tu luas pada kita.
Pasal itulah kita kena ambil ruang orang mukmin mengambil peluang sentiasa. Kita ada duit, kita sedekah. Kita ada mulut, kita nasihat. Setengah orang ni duit tak ada, tapi nasihat boleh. Tengok orang nampak stres, orang tak baik, gini gosok tak. Tak usah kata nasihat ke apa, tegur orang, suka dah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Mudah-mudahan kita ceria hari ni tak. Kenapa ceria molek tu? Kau ada masalah ke apa? Tak ada. Kalau ada cerita, kita pakat dengar. Banyak benda-benda. Kau rasa tak ada hijau kita atas dunia? Kau tak ada hijau? Tak ada hijau, kau terlalu banyak hijau. Ana sekali kempen. Nak kempen, kita kempen malam ni. Lepas tu kita MOU sekat tu, lepas tu kita sudah. Nak kempen tuan-tuan supaya zikir 4 kalimah. Boleh ke tak boleh? Kita akan ijazah zikir ni, dan kita akan ajar zikir ni siapa kena. Selagi tak kena, pukul 12 malam tak berhenti. Nak ke tak sih? Saya berani bunyi. Tak. Kata belakang. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Kata lagi. Lagi. Ingat belakang tadi? Boleh berhenti dah lah. Alhamdulillah. Tanya soal lagi boleh? Boleh. Hak tak ingatnya berapa? Jangan marah ni, jawab biar betul ikhlas lah. Hak tak ingatnya berapa? Acur ayat. Tak ingat nak berzikir. Dia mau kata, dia mau jawab diri dia, hamba tak tuduh tu. Takut dia kata pandai-pandai mari jauh-jauh nak nuduh orang tak. Dia jawab diri tak apa. Kan budak-budak lah ni, budak Facebook kata tahu tak apa. Ini bahasa orang Facebook ni kita kena ikut juga bahasa budak-budak ni. Kita setiap hari zikir yang kita ingat dah ni, berapa ratus kali sehari kita kata? Berapa ratus kali sehari? Itu apa nak jawab 100 ni. Dia kata malam ni dia baru sebut ada juga. Pasal apa tak ingat? Nak kata pasal apa tak ingat? Anak sekali kita pergi seorang pakcik. Pasal anak kempen suruh 500 kali sehari. Dia kata banyak. Kata banyak tu pasal apa? Banyak tu pasal apa tak dia kata 500? Dia kata sibuk. Kita pun main ilmu motivasi. Ambil kertas keling, ke dia, kata tulis. Hak sibuk tu gapo dia? Tulis daripada pagi sibuk, tengah hari sibuk, petang sibuk. Siapa nak berzikir tak boleh ni. Sibuk gapo? Tulis. Dia duduk melengung tengok kertas lama tengok. Melengung. Bunyi. Gapo dia nak jawab ni? Bukan sibuk ustaz. Gapo? Nyibuk. Kata hak ni betulnya. Menyibuk. Pergi kedai kopi orang bincang bab minyak naik, dia bincang minyak juga. Orang tanya pak cik minyak naik hari ni. Basah marah. Katok meja marah. Pak ciknya pakai kereta gapo? Basikal. Basikal mana ada minyak. Jadi kita ni banyak menyibuk ya, banyak menyibuk. Banyak menyibuk. Assalamualaikum, ada maklumat sikit. Sesiapa yang parking di tempat pas minta tolong alih kerana ada pas nak masuk tadi kan. Minta tolong. Sekian, terima kasih. Baik. Lah ni kita lah ni sibuk ke tak sibuk ke menyibuk menang? Sebenarnya tak sibuk. 500 kali ni, tuan-tuan tanda, ana sudah cek semak. 500 kali ni 5 minit ya 100 kali. 100 kali berapa minit? 5 minit. 500 kali jadi berapa minit? Baru 25 minit. Kenapa tak boleh buat? Sebab tak pasal dalam hati nak buat. InsyaAllah tuan-tuan letak dalam hati, kita nak buat pagi 100, tengah hari tak ada, tengah hari lagi 100 dah. Waktu makan roti canai tengah hari tu, lepas zuhur 100, petang 100, malam 100. InsyaAllah kita jumpa nanti di akhirat. Tuan-tuan kata terima kasih lah buat anak tolong motivasi. Lepas pada kita janji dulu di Masjid Syekh Wan Haji Wan Ismail ni. Siapa dia Haji Ismail? Ni tak ada.
Tak ada dah. Allah yarham. Jadi lepas kita janji di masjid kita ni, tua-tua tak akan tinggal lagi kata insya-Allah. Boleh? Insya-Allah kita jumpa insya di dalam syurga. Biar tua-tua kata terima kasih mujulah kali. Sebabnya dalam hadis kata syurga ni tanah kosong. Dia punya pokok bunga dia, landscape dia, dengan bila kita kata subhanallah alhamdulillah, jadi insya-Allah kita jumpa esok semuanya kebun kita comel belaka biiznillah azza wajalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.